Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam Mak Leha Story. Seperti tertulis di judul, kali ini saya akan menceritakan pengalaman seram yang dialami pengawal keselamatan yang ditugaskan pada shift malam. Bertugas pada waktu malam bukanlah satu perkara yang dapat dilaksanakan semua individu, kerana umumnya kitaran waktu kerja normal bermula dari pagi hingga ke petang. Berbeza dengan pengawal keselamatan, secara umumnya mereka perlu bekerja, tak kira siang mahupun malam, mengikut jadual kerja yang ditetapkan majikan. Anda dah sedia? Tutup tingkap, tarik selimut. Let them come. Kisah pertama ni dialami sendiri oleh Ashraf. Dia ni seorang graduan lepasan universiti tempatan yang bekerja sebagai pengawal keselamatan secara sambilan di sebuah masjid di Selangor. Sepanjang tempoh menjalankan tanggungjawabnya mengawal kawasan masjid itu, pemuda ini tidak terlepas berdepan dengan peristiwa aneh. Biasanya, apabila tiba shiftnya, waktu malam, usai solat isyak, dia ditugaskan di bahagian kaunter informasi. Ashraf hanya duduk sambil memerhatikan jemaah pulang peringkat demi peringkat selepas mereka menunaikan solat. Namun, pada suatu malam, dia mengalami peristiwa yang tak diduga ketika malam semakin larut sewaktu jemaah sudah meninggalkan masjid. Ketika sedang leka di kaunter informasi dalam suasana semakin sunyi, tak semena-mena Ashraf didatangi seorang lelaki dari arah belakang yang tiba-tiba meludah ke kepalanya sehingga membuatkan dia terpinga-pinga. Ashraf segera menoleh, namun sekelip mata lelaki misteri itu melarikan diri sehingga bayangnya pun tak kelihatan. Sungguh aneh dengan tindakan lelaki itu, sehingga membuatkan Ashraf tertanya-tanya kenapa individu itu meludahnya dan bagaimana dia boleh ada dalam masjid waktu-waktu macam ni. Waktu tu dalam sekitar pukul 1 pagi. Cis, laju betul dia lari. Suka hati je ludah atas kepala aku. Kalau dapat memang siap aku kerjakan kau. Kejadian tu membuatkan Ashraf berasa tak sedap hati. Malahan meremang bulu romanya memikirkan hal itu. Namun, untuk memastikan tugasnya tak terganggu, dia enggan ambil peduli apa yang berlaku. Dia beranggapan lelaki itu mungkin seorang yang tidak waras. Waktu terus berdetik pada jam dinding, ditemani angin malam yang sejuk menusuk ke tulang. Namun, beberapa jam sebelum azan subuh, entah kenapa Ashraf merasakan tubuhnya lesu, tidak bermaya, hingga membuatkan dia tersandar di kerusi dan terlelap. Dik, bangun! Dah masuk waktu subuh ni. Kami nak solat berjemaah ni. Bangun, bangun! Ashraf terpinga-pinga bangun selepas dikejutkan oleh seorang lelaki tua yang merupakan jemaah masjid tersebut. Dan lebih mengejutkan, dia terbaring tidur di tengah ruangan solat di dalam masjid itu. Ish, semalam rasanya aku dekat kaunter, macam mana boleh ada dalam masjid pula? Perasaan gelisah menyelubungi Ashraf, dan selepas tu dia tergesa-gesa bangun mengambil wuduk untuk menunaikan solat subuh. Pada pagi itu, dia ke bilik rakaman CCTV
untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi pada dirinya. Apabila diteliti semula visual yang dirakam, didapati tiada siapa yang datang ke kaunter informasi ketika dia bertugas, hanya dia sahaja di situ. Dan yang lebih membingungkan, rakaman sewaktu bagaimana dia boleh berpindah tidur ke dalam masjid juga didapati terpadam. Persoalan demi persoalan menyelubungi benak fikirannya. Persoalannya, mengapa susuk tubuh lelaki misteri yang meludahnya itu tidak kelihatan dalam rakaman tersebut? Bagaimana pula dirinya boleh berada di ruang solat? Ashraf mula bermuhasabah diri, tapi dia mula terfikir, mungkinkah lelaki misteri itu menjadi punca dia diangkat ke tempat solat, atau mungkin ada sesuatu yang membawanya dalam keadaan tidak sedarkan diri? Wallahu alam. Selepas kejadian yang menimpa dirinya, Ashraf mula bertanyakan beberapa rakan sekerjanya jika mereka pernah melalui pengalaman sama. Dan tak syak lagi, bukan dia seorang yang menjadi mangsa insiden sedemikian. Bagaimanapun peristiwa itu membuatkan Ashraf mengambil positif kejadian berkenaan yang mungkin berkehendakkan dia agar tidak meninggalkan solat selepas diangkat ke dalam masjid itu. Kisah kedua ini dikongsikan oleh Adi yang juga mengalami serangkaian pengalaman yang seram sewaktu bekerja shift malam. Adi bekerja sebagai penjaga loji air di Johor Bahru. Loji air ni terletak di kawasan yang dikelilingi hutan. Jarak loji dengan kawasan perumahan lebih kurang 5 kilometer. Adi biasa berangkat kerja dengan menaiki motosikal. Loji air tempat Adi kerja ni ada 2 shift, iaitu 7 pagi hingga 7 malam dan 7 malam hingga 7 pagi. Petugas yang menjaga loji air ni cuma 2 orang, iaitu seorang senior berbangsa India dan seorang lagi, Adi. Biasanya dalam seminggu, Adi akan bertugas di shift malam selama 3 hari. Seniornya juga 3 hari. Manakala untuk sisa 1 hari lagi, mereka bertugas berdua hanya shift siang sahaja. Tugas Adi adalah merekod bacaan pam air dan bacaan log untuk tangki air, sekaligus membuat rondaan clocking sekitar kawasan loji. Bagi anda yang tak tahu apa itu clocking, clocking ni adalah satu sistem yang biasa digunakan oleh pengawal atau peronda, di mana pengawal harus menandakan checkpoint di setiap kawasan rondaan mereka, menandakan mereka telah membuat rondaan di kawasan tersebut pada waktu yang telah ditetapkan. Setiap 2 jam, Adi akan membuat rondaan, manakala untuk log bacaan air pula setiap sejam. Pada satu malam, Adi bertugas malam sorang diri. Macam hari-hari biasa, setelah selesai solat isyak dan membuat rondaan, Adi akan duduk menjamu selera berbekalkan nasi bungkus yang dia beli sebelum masuk kerja. Dalam suasana malam yang sunyi dan hujan renyai-renyai, setelah menghabiskan makanannya, tibalah masa untuk Adi membuat rondaan berikutnya. Sewaktu sedang meronda di kawasan belakang loji yang merupakan sebuah tanah lapang, Adi mendengar sesuatu seperti mendengus.
bulu romanya mula berdiri. Namun nak tak nak, sebagai tugasnya, dia harus memeriksa dari manakah datangnya bunyi tersebut. Manalah tahu ada pam air yang bocor. Selangkah demi selangkah, Adi mendekati bunyi tersebut sambil dia menyuluh ke arah semak samun di tepi loji tersebut. Alangkah terkejutnya Adi sewaktu melihat ada sekumpulan ular hitam yang sedang berkumpul dan melingkar antara satu sama lain di atas tanah yang basah. Ada lebih kurang 3 hingga 5 ekor sedang berbaris di situ. Apabila Adi cuba untuk menyuluh ular-ular tersebut, secara serentak, ular-ular itu menoleh ke arah Adi. Adi terpaku melihat pemandangan itu. Lalu dia cepat-cepat berlalu pergi meninggalkan kawasan tersebut untuk menuju pulang ke pos kawalannya. Setelah tiba di pos kawalannya, dia cuba untuk bertenang, merebahkan diri di atas kerusi sehingga tertidur. Suasana hutan yang sunyi pada waktu malam tu menambahkan lagi ketakutannya. Namun, baru tak sampai sejam dia terlelap. Dalam sekitar pukul 5 pagi, tiba-tiba dia dikejutkan dengan bunyi ketukan tingkap di belakangnya. Adi lalu tersentak dari lamunannya. Dengan hati yang berderau, Adi cuba memberanikan diri untuk bertanya gerangan, siapakah yang mengetuk-ngetuk tingkap itu? Siapa tu? Tiada siapa yang menyahut, malah cermin tingkap itu terus diketuk semakin kencang, seolah-olah ada seseorang yang berada dalam kecemasan. Dengan perlahan, Adi cuba memberanikan diri untuk membuka tingkap itu untuk melihatnya. Ketika itu, jantungnya bagaikan terhenti sewaktu melihat ada 3 susuk tubuh sedang berdiri di luar tingkap dengan berpakaian jubah dan serban serba hijau. Yang lebih mengejutkan dia adalah 3 susuk tubuh itu tidak mempunyai wajah. Wajah mereka kosong. Astaghfirullahalazim. Adi segera menutup tingkap, lalu mencapai telefonnya untuk memasang ayat-ayat ruqyah. Dalam keadaan menggigil, dia hanya duduk di dalam pos kawalannya sambil mendengar ruqyah sehingga masuk waktu subuh. Alhamdulillah, sehingga jam 7 pagi tidak ada lagi gangguan. Pengalaman tu tak dapat dia lupakan. Terus menjadi tanda tanya kepadanya sehingga sekarang, siapakah 3 pemuda tanpa wajah tersebut? Mendengar cerita dari seniornya, kelibat ular dan pemuda tanpa wajah tersebut mungkin golongan jin yang menghuni kawasan hutan tersebut. Kisah ketiga untuk malam ni dikongsi oleh seorang lelaki bernama Aizad. Aizad bekerja sebagai seorang pengawal keselamatan di salah sebuah sekolah rendah di kampungnya. Bekerja sebagai seorang pengawal keselamatan, Aizad terpaksa mengikut shift yang telah ditetapkan dan akan bergilir-gilir dengan rakan sekerjanya, Fikri. Aizad masih ingat lagi cerita Fikri, di mana pada malam sebelumnya, giliran Fikri shift malam. Semasa meronda kawasan sekolah, Fikri ada ternampak seorang kelibat perempuan berlegar-legar di sekolah. Namun Aizad tidak mempercayai cerita Fikri. Fikirnya,
Fikri hanya sengaja menakutkan dia kerana sebelum ni Aizat tidak pernah sekalipun melihat kelibat perempuan selama dia meronda shift malam. Mengarutlah kau, Fik. Kau saja nak takutkan aku kan? Aku tak takut pun. Kalau betul kau nampak perempuan tu, nanti kau kirim salam kat dia cakap, aku nak jumpa dia. Suka hati kau lah, Jad. Nak percaya ke tak? Kini tibalah giliran minggu. Untuk Aizat bekerja malam, Aizat bekerja seperti biasa, meronda kawasan sekolah untuk memastikan semua pintu grill dikunci dan sekolah dalam keadaan selamat. Semasa shift Aizat tu, sekolah cuti penggal selama seminggu. Jadi keadaan sekolah memang sunyi sepi. Kebiasaannya ada budak-budak darjah 6 berkelas malam di situ. Selesai sahaja meronda, Aizat pergi berehat di pondok keselamatannya dan ingin tidur sebentar, memandangkan dia penat kerana pada pagi tu dia menjual nasi bungkus. Tidak lama kemudian, dia terlena sambil mendengar lagu di radio. Selang beberapa jam, Aizat terjaga kerana tiba-tiba sahaja radio yang dipasang tidak mendapat siaran dan berbunyi bising. Lepas tu, Aizat menutup radio tersebut dan dari luar, dia melihat kelibat perempuan berpakaian baju kurung serba putih dan rambutnya ikal mayang. Rupanya memang sangat cantik dan dia berbau sangat wangi. Hai, nak pergi mana cik adik malam-malam ni? Tapi wanita tu hanya tersenyum. Senyumannya sangat manis dan membuat Aizat terpukau. Dia hanya menunjukkan arah ke sekolah dan Aizat hanya biarkan sahaja kerana memang ada rumah di belakang sekolah tu. Dalam fikirannya, mungkin wanita tu anak Pak Cik Din yang bekerja di Kuala Lumpur dan pulang untuk menjenguk ayahnya. Nak saya temankan ke? Gelap ni, bahaya jalan sorang-sorang. Perempuan itu hanya memberikan isyarat tangan bahawa dia tak nak Aizat menemaninya. Jadi, Aizat hanya memandang perempuan tersebut berlalu pergi. Jam sudah menunjukkan pukul 12:30 malam. Lama juga aku tidur. Lalu dengan segera, Aizat mengambil lampu suluh untuk meronda sekolah lagi sekali. Aizat melihat satu kelas yang menyala lampunya dan pintu juga terbuka. Baik, tadi rasanya dah tutup. Siapa pula yang buka ni? Aizat juga mendengar sayup-sayup suara pelajar, seperti sedang berada di dalam kelas tersebut. Tanpa berfikir panjang, Aizat terus menuju ke kelas tersebut untuk memeriksa. Setibanya di luar kelas tersebut, dia mendapati kelas itu kosong, tapi dalam keadaan lampu menyala dan pintu terbuka. Tanpa berfikir panjang, Aizat segera mematikan lampu di dalam kelas tersebut. Setelah itu, dia keluar semula untuk menutup pintu kelas tersebut. Setelah pintu ditutup dari luar, tiba-tiba kedengaran bunyi kerusi di dalam kelas tersebut. Aizat segera membuka semula pintu, lalu menyuluh ke dalam kelas yang sudah gelap itu. Kemungkinan ada pencuri yang bersembunyi di celah-celah kerusi meja tersebut. Lalu, cahaya lampu suluhnya tepat menyuluh ke arah salah sebuah kerusi pelajar yang menghadap ke belakang. Samar-samar, dia melihat ada sesusuk tubuh wanita sedang duduk di atas kerusi membelakanginya. Dia terus mendekati kerusi tersebut untuk melihat dengan lebih dekat
Setelah didekati, jantungnya bagaikan luruh. Setelah melihat susuk tubuh tersebut, rupanya tidak berkepala. Dengan darah masih mengalir membasahi bajunya. Dengan kaki yang lemah, Aizat terus mencuba untuk berlari keluar. Namun, pintu kelas tersebut tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Sambil menggigil, menggoncang-goncang pintu untuk membukanya, secara perlahan susuk tubuh itu berpaling badan ke arahnya. Aizat terus pingsan, tak sedarkan diri akibat ketakutan yang amat sangat. Keesokan paginya, Aizat terbangun. Dia masih ada di dalam kelas tersebut dan terbaring di atas meja dengan keadaan bajunya basah lencun seperti disimbah air. Bangun pun kau. Apa jadi ni? Kenapa kau pingsan kat sini? Aizat tersentak apabila melihat Pak Cik Samad, iaitu tukang kebun di sekolah itu, yang berada di sampingnya. Pak Cik Samad yang baru masuk shift pagi untuk membersihkan kawasan sekolah, menjumpai Aizat yang terbaring pingsan di dalam kelas. Pakcik, malam tadi saya nampak. Dahlah. Yang penting kamu tak apa-apa. Pakcik tahu sudah istighfar banyak-banyak. Menurut Pak Cik Samad yang sudah bekerja lebih dari 20 tahun di sekolah tersebut, perkara tersebut biasa terjadi. Katanya, sekolah tersebut sudah lama dibina, sejak zaman penjajahan Jepun lagi. Masa tu, tempat itu dijadikan markas tentera Jepun yang menawan orang kampung untuk dijadikan tawanan. Ramai wanita dan kanak-kanak yang disiksa dan dibunuh di situ. Setelah mencapai kemerdekaan, tempat tersebut telah dibangunkan sekolah tersebut. Maka tak hairanlah kalau banyak roh-roh yang sering mengganggu di sekolah itu. Pengalaman malam tu telah menyedarkan Aizat supaya tidak bercakap besar lagi, kerana sama ada nampak atau tak, makhluk gaib itu wujud. Itulah dia pengalaman 3 individu yang bekerja shift malam. Bagaimana dengan anda? Pernahkah anda yang bekerja shift malam mengalami pengalaman mistik? Kalau ada, cuba anda kongsikan di ruangan komen. Mak Leha teruja nak tahu. Jangan lupa subscribe, like dan share juga jika anda suka kisah-kisah seram. Terima kasih atas semua sokongan anda. Maaf jika ada yang kurang. Semoga anda semua sihat selalu. Sehingga kita berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.